أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mahbah, salam ukhwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Kemanur Iman bersama kita untuk membimbing bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi yang berusaha Puan Hajar Rosniyati binti Mansur bersama dengan tim Kemanur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pecinta ilmu muslimin muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Kemenur Iman. Moga setiap langkah kita dipenuhi dengan petunjuk, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan keberkatan Allah Subhanahu Ta'ala dimanapun kita berada pada ketika ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kuliah subuh kita ini berjalan dengan lancar dengan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab. Kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menganugerah penawar kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Kamariah binti Hamzah, Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Syahbana bin Nurdin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fadilah Zakaria, Muhammad Hisham, Asgar Putra Muhammad Ghazali, Muhammad Nazri bin Ismail, Normah binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin bin Idris, Minhad Fadil bin Kasmadi, Rubiah binti Kasmadi, Khairul Nizam bin Jamaluddin, Erna Suraya binti Iskandar, Zai Faridah binti Yusuf, Rauf bin Ani, Hairniza bin Haji Bakar, Nur Hayati binti Muhammad, Faridah binti Abdullah, Azam Syahuri bin Muhammad Daud, Muhammad Nabil Iman bin Suhaimi, Baharudin bin Abdul Rahman, Hajjah Salat binti Mukti, Zaini binti Yusuf, Fazilah binti Idris, Halimatul Sa'diyah binti Ali, Wan Hasyah Wan Ismail, Norman Syah bin Muhammad Nasir, Tamimi bin Mustafa, Sri Hani binti Iskak, Nur Diana binti Muhammad Asri, Rosnani binti Muhammad, Zanul Abidin bin Mat Sabuddin, Farah Aimi binti Ramli, Haji Hashim bin Haji Adam, Hazlin Mazdi bin Kamaruddin, Haizan bin Yusuf, Hasrul Nizam bin Haji Hashim, Fatin Amira binti Hasan, Nur Alia Nadira binti Ruhaidul,
Putri Arfa Elina Sofia binti Muhammad Hakim, Datuk Muhammad Aris Ramli, Muhammad Khalid bin Muhammad Faiz, Zaharin Syah bin Zakaria, Rosman bin Baharudin, Muhammad Nabil Amsyar bin Nur Zamani, Awanis binti Abdullah, Fauziah binti Syarif, Muhammad Zin bin Muhammad Khairil Zaman, Hajah Fatimah binti Haji Mak Kasim, Jamiah Marsyadi, Zulfadli bin Nur Azman, Abdul Manar bin Haji Nai, Elias Haji Nik, Zaini bin Kling, Siti Nurbani Hana binti Muhammad Nur, Salmah Muhammad Yusuf, Afia Yamina binti Muhammad Nazif, Muhammad Ridwan bin Umi Arfah, Siti Nurrani binti Muhammad, Muhammad Arif, Muhammad Arif, Muhammad Effendi, dan juga kepada anak anda Puan Zarina Sultan, jemaah kita, anak anda beliau Siti Nur Atila binti Ibrahim yang sedang hamil tapi ada masalah kekurangan darah, iaitu nak masukkan zat besi. Jadi kita doakan mudah-mudahan pada Siti Nur Atila binti Ibrahim Allah permudahkan segalanya dan selamat, dan bayi yang dikandungkan juga selamat. Jadi kedua-duanya selamat insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dan kepada jemaah yang sekiranya juga pada pagi ini ada yang diuji dengan pelbagai masalah kesihatan, sebab kita berada di halaqah ilmu, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita diberi syifa yang sempurna oleh Allah Subhanahu Taala. Seperti biasa, pihak Kemenur Iman tidak lupa merakamkan sanah hilwah barakallah fi umrik kepada para jemaah yang menyambut kelahiran pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa rahmat lindungan Allah, bahagia bersama keluarga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah subuh kita diteruskan dengan kita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk terus memimpin kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan syarah daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal masykura untuk ayat Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-amin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا مع زمرة الأولياء اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين اللهم آمين وبعد الحمد لله. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam ceria pagi. Selamat pagi. Pagi ceria, tak ceria semestinya. Oh, dengar suara tu alhamdulillah. Dia punya apa orang kata aura ceria. Ya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Hari-hari kita tak pernah rasa bosan cakap syukur, jangan pernah rasa bosan puji Allah. Tempat saya ni daripada pukul berapa tadi? 3:30 lebih kurang. Hujan sampai sekarang. Dah beberapa hari awal pagi hujan. Semalam pun sama. Dalam pukul 4 lebih hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan dia hujan yang bermanfaat. Itulah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita sama-sama syukur kepada Allah. Allah turunkan hujan. Allah yang memberikan cuaca cerah. Allah yang menjadikan banjir pada setengah tempat. Allah jadikan kemarau, kering pada sebahagian tempat yang lain. Semuanya penuh dengan hikmah yang tersirat. Sekalipun kita dapat memikirkan sebahagian kecil hikmahnya, dan banyak lagi hikmahnya yang tidak dapat mampu diteroka oleh akal dan jiwa kita. Namun ada satu prinsip dasar asas yang kita yakini bahawa Allah berhak melakukan apa saja. Prinsip asas dia apa? Allah berhak melakukan apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah berhak melakukan apa saja
yang dia kehendaki. Ada di sebahagian tempat Allah kehendaki dia hujan, maka hujanlah dia. Dan Allah berhak melakukannya. Dan ada sebahagian tempat Allah jadikan dia banjir, maka Allah berhak melakukannya. Dan apa yang dia kehendaki, kerana dia berkehendak banjir di tempat itu. Kerja hamba memohon kepada Allah, merayu, mudah-mudahan hujan yang turun di tempatnya itu dan sekitarnya itu adalah hujan yang bermanfaat. Tidak menjadi bencana, tidak menjadi kehilangan nyawa, tidak menjadi kerosakan harta benda, tidak menjadi kemusnahan pemilikan dan juga yang namanya harta benda. Kita doa. Jadi kalau hujan, Alhamdulillah. Reda, Alhamdulillah. Cerah, Alhamdulillah. Cuma mohon kepada Allah, jadikanlah yang kita peroleh ini adalah baik untuk kita. Merayu saja. Tapi dengan catatan, ya Allah, Engkau berhak buat apa saja. Engkau berhak. Engkau Tuhan, aku hamba. Kerja aku sebenarnya menerima. Dan aku sepenuhnya menerima. Cuma sebagai hamba yang lemah, aku merayu. Mohon agar ia tidak menjadi bencana malapetaka. Tidak menjadi bencana malapetaka. Tapi kalau terkena bencana juga, jangan sampai kurang kecintaan kita kepada Allah. Kalau terkena bencana juga, jangan berkurang keimanan kita kepada Allah. Kalau terkena juga penyakit, kalau terkena juga bencana yang namanya kesusahan, kemusnahan, malapetaka, jangan sampai iman kita berkurang kepada Allah. Itu mustahak yang tu nak dijaga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dekat rumah masing-masing aman. Ada yang dalam perjalanan ke pejabat, mudah-mudahan aman. Ada yang berada di kampung, di rumah anak, ataupun ada yang dalam kenderaan mungkin. Hari itu ada dalam bas. Hari ini mungkin bas ada dalam dia. Bas ada dalam dia pula. Dia ada dalam bas. Bas ada dalam dia macam mana? Baik, mudah-mudahan kat mana ke ada dalam kereta, memandu pergi kerja ke, kat manalah. Mudah-mudahan semuanya dilimpahi rahmat keberkatan oleh Allah. Bercerita tentang apa? Allah berhak melakukan apa saja ni. Pagi ni sebelum kita mula baca Yasin ni, saya nak cerita satu kisah. Kisah dia berkaitan dengan imam kita. Imam kita. Imam tu maknanya ulama yang jadi panutan, ikutan, yang menjadi panduan kita. Kalau dalam ilmu fiqah, ilmu syarak, ilmu hukum hakam, kita ni ikut mazhab, nama dia Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam bidang urusan akidah, kepercayaan, keimanan, kita ni ikut seorang imam, nama dia Imam. Siapa ingat nama imam tu? Imam. Nama imam dia Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ingat ni sampai bila-bila ni. Soalan untuk gema Noriman ni penting ni. Biar gema imannya insyaAllah. Semua imam-imam ni ikut Rasulullah. Tak ada masalah lah tentang itu. Kefahamannya sama dengan Rasulullah. Cuma dia sebagai orang yang menyusun, mendisiplinkan ilmu lah. Okey, baik. Imam Ash'ari ni, saya sebut ringkas je Imam Ash'ari ni, dulu ketika zaman dia belajar, dia pernah berguru dengan satu orang guru, yang mana guru dia ni yang salah seorang ni tidak mengikut fahaman yang sama dengan Rasulullah. Guru dia, maknanya dia pernah ada pengalaman belajar dengan guru yang salah. Dia ada pengalaman. Okey, ringkas cerita ni, Imam Ash'ari ni, satu hari dia berdiskusi dengan guru dia. Apa diskusi dia? Ni nak cerita ni, Allah berhak buat apa saja ni, pegangan kita ni. Ni ingat cerita ni, elok-elok. Dia diskusi dengan guru dia yang mana beliau ni
tanya kepada guru dia. Kata dia tanya, wahai tuan guru, lebih kurang cerita dia, ada 3 orang. Ada 3 orang yang mati. 3 orang yang mati. Yang pertama, dia mati dalam keadaan kafir. Maknanya mati dalam keadaan kafir lah, tak beriman. Nombor 1. Baik. Nombor 2, dia mati dalam keadaan beriman, amal soleh, dewasa. Banyak amal soleh, meninggal. Baik. Yang ketiga, budak kecil. Budak kecil. Baru kira-kira lah contoh saja umur 5 tahun meninggal. Maknanya belum balik, belum mukallaf, tak ada dosa, tak ada pahala sebab belum mukallaf, meninggal dunia. Baik. Sekarang ni antara 3 orang ni macam mana secara hukum, macam mana keadaan mereka di akhirat. Ini secara ilmu lah, bukan secara kalau kira akhirat itu semua terserah Allah. Tapi secara hukum syarak macam mana? Lalu guru dia jawab, sebab guru dia ni fahaman dia tak sama dengan fahaman Rasulullah, tak sama dengan fahaman ahli sunnah. Jadi dia punya logik dia kata, dia punya logik yang dia simpan dalam kepala dia dan dia pegang ialah Allah wajib beri yang terbaik pada kita. Allah wajib beri terbaik. Itu fahaman dia. Fahaman yang salah tu. Allah wajib beri yang terbaik pada kita. Okey, baik. Bila guru dia ada fahaman macam tu, bila anak murid dia tanya, 3 orang. Seorang mati kafir, seorang mati beriman, seorang lagi mati dalam keadaan budak kecil. Macam mana nasib di akhirat? Lalu guru dia terangkan, yang kafir tempatnya di neraka. Sebab dia mati tak beriman. Oh, baik tuan guru. Habis yang orang mukmin ni, yang dewasa tadi nombor 2, yang ini akan masuk dalam syurga. Kedudukannya tinggi, darjatnya tinggi. Sebab dia ini adalah orang yang banyak amal soleh. Baik, tuan guru. Yang ketiga, budak kecil. Oh, kalau budak kecil, selamat. Masuk dalam syurga. Tapi, begitulah dia. Lalu kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia tanya guru dia. Guru, boleh tak budak ni dia nak minta kepada Allah? Ya Allah, saya ni dah masuk syurga. Saya nak darjat yang tinggi. Saya nak darjat yang tinggi. Saya nak darjat yang tinggi. Macam orang beriman tu dapat darjat. Tengok dia seronok dalam syurga. Boleh tak saya nak minta darjat yang tinggi? Budak kecil ni nak minta. Dia tanya guru dia. Guru dia kata, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak boleh sebab kamu ni dulu mati masa kecil. Kamu tak ada amalan soleh. Bila kamu tak ada amalan soleh, setakat masuk syurga sajalah. Tak bolehlah darjat tinggi, banyak balasan yang hebat-hebat, yang best-best lagi. Tak bolehlah. Tak bolehlah sama. Oh, macam gitu ke tuan guru? Kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Tuan guru, kalau budak ni tanya, ya Allah, saya ni mati kecil, itu sebab engkau yang matikan saya. Cuba engkau tak matikan. Saya ni jadi besar, saya dewasa, remaja, muda, lepas tu saya dewasa, saya banyak amal. Mesti saya dapat amalan yang banyak, dapat syurga tinggi. Jadi bukan salah saya. Kata dia, tu guru, kalau budak kecil ni cakap macam tu macam mana? Oh, kata guru dia, senang aja. Pasti Allah akan jawab, wahai budak kecil, aku matikan kau ni sebab itu adalah yang terbaik bagi engkau. Menjadi kewajipan aku beri yang terbaik untuk engkau. Sebab guru dia punya logik apa? Allah wajib beri yang terbaik. Jadi dia kata, Allah akan jawab, ini adalah yang terbaik untuk engkau. Kenapa ya Allah? Kalau engkau besar, engkau bukan jadi orang beriman. Engkau bukan jadi orang yang soleh. Tak. Kalau engkau besar, engkau akan jadi orang jahat. Engkau akan jadi orang kafir. Nanti engkau masuk neraka. Jadi aku ni wajib untuk memberi yang terbaik untuk engkau, iaitu mati ketika kecil. Jadi aku dah selamatkan kau. Oh, macam gitu ke tuan guru? Baik tuan guru. Kalaulah Allah jawab gitu dengan budak kecil tu, sekarang saya nak tanya soalan ketiga pula. Kalau orang kafir tu pula tanya, yang nombor 1 tu dia tanya, ya Allah, budak kecil ni engkau matikan kecil, engkau bagi yang terbaik untuk dia. Kenapa engkau tak
matikan aku pula masa kecil. Yang aku ni pula, engkau biarkan masa sampai tua, jadi kafir, jadi jahat. Lepas tu aku mati dalam kafir. Kan kau wajib beri yang terbaik untuk hambanya. Kenapa engkau tak matikan aku masa kecil? Jadi aku mati, aku tak payah masuk neraka. Lalu kata Imam Abul Hasan Asy'ari, guru, kalau orang kafir tanya macam tu, macam mana nak jawab? Sekali guru dia terdiam. Guru dia terdiam. Kata guru dia, sudahlah, kamu ni jangan banyak sangat tanya. Kamu ni sebenarnya sengaja nak merosakkan keyakinan yang telah kita pegang sama-sama. Dia kata gitu. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wahai guru, sebenarnya saya bukan bertujuan merosak keyakinan kita. Tetapi sebenarnya guru yang tidak dapat menjelaskannya dengan benar. Baik, setelah kita tahu kisah ni, macam mana pendirian kita tentang takdir ketentuan Allah. Ni nak cerita ni, siapa yang sakit, siapa yang susah, siapa yang senang, siapa yang lapang, siapa yang sempit, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang terkenal, siapa yang terpinggir, tak kisah apa pun keadaan kita. Tapi yang nombor satu nak pegang. Okey, baik. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya pendirian macam mana? Beliau berpendirian, satu orang itu, yang pertama tadi kan orang kafir, mati kafir. Yang kedua tadi kan beriman, balasannya banyak, syurganya darjatnya tinggi. Yang ketiga mati dalam keadaan kecil. Kenapa orang yang kafir itu Allah jadikan kafir, Allah tak beri hidayah dan Allah matikan di dalam kekufuran dan Allah juga yang masukkan di dalam neraka? Sebelum nak cerita hikmah, ingat nombor satu, Allah berhak melakukan apa saja. Allah tak wajib beri yang kita terbaik. Tetapi kita wajib bersangka baik kepada Allah. Allah akan beri yang terbaik. Boleh faham? Allah tidak wajib memberi yang terbaik pada kita. No. Allah tidak wajib memberikan yang terbaik kepada kita. Tak ada siapa-siapa boleh mewajibkan apa-apa kepada Allah. No. Tapi kenapa kita kata insya-Allah Allah akan beri yang terbaik? Itu kerana kita yang wajib bersangka baik kepada Allah, betapa apa yang Allah beri kepada kita adalah yang terbaik. Tanpa berkeyakinan bahawa Allah wajib beri yang kita terbaik. Allah tak ada wajib-wajib, kita tak boleh kata Allah mesti bagi kita yang terbaik. Tak ada. Kalau bagi yang terbaik, kenapa Firaun jadi kafir? Kenapa Firaun jadi ahli neraka? Dia berhak melakukan apa saja. Jadi keyakinan tadi, kalau gitu, kalau dia kata Allah wajib beri yang terbaik, budak tu Allah dah wajib beri terbaik, mati masa kecil. Kenapa yang kafir tu tak matikan masa kecil? Kenapa yang kafir tak bagi hidayah? Itu kan bagi hidayah kan yang terbaik. Mati kafir masuk neraka kan yang terburuk. Neraka kan wabi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Jadi catatan dia, sebenarnya Allah berhak buat apa saja pada hambanya. Cuma kenapa kita kata Allah beri yang terbaik? InsyaAllah Allah beri yang terbaik kan. Contohnya macam pagi ni kan. Pagi ni tadi saya terdengar tadi. Siapa tu namanya? Siti Nur Atila binti Ibrahim kan. Yang sekarang dalam ujian yang berat tentang kandungan dia, tentang dia yang yang sedang mengandung dengan keadaan kesihatan serta proses yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan anak ni. Maka kita berkewajipan berdoa merayu kepada Allah. Sama-sama ni kita minta baca Yasin sama-sama untuk mohon supaya Allah berikan yang terbaik. Itu kan mohon dan sangka baik. Sangka baik kita bagus. Memang kita kena sangka baik bahawa Allah beri yang terbaik. Dan bila nanti Allah beri, kita kena sangka baik juga bahawa itulah yang terbaik untuk kita. Tanpa kita beriktikad, berpegang bahawa Allah wajib beri yang terbaik. Iktikad kita tentang dari Allah kepada kita, dia berhak buat apa saja. Dia berhak kenakan kita penyakit, dia berhak untuk sihatkan kita. Dia berhak menghidupkan kita, dia berhak mematikan kita. Dia berhak menjadikan kita sihat, dia juga berhak menjadikan kita sakit. Tetapi kita pula wajib memohon perkara-perkara yang baik untuk dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Kerana kita memang berkewajipan minta. Tapi bukan mengatakan Allah wajib beri yang terbaik. Jadi alhamdulillah, insya-Allah. Kita doakan juga nih. Juga yang lain, ada yang saudara maranya dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi dengan semangat pemahaman yang ni, kita kalau baca dengan tujuan, dengan faham, ingat cerita 3 orang tadi boleh faham tak? Boleh ya? Itu penting tu. Faham. Boleh Faham, faham Ustaz. insya-Allah. Faham. Okey, baik. InsyaAllah faham Ustaz. InsyaAllah, insya-Allah, mudah-mudahan. Bila kita faham, jadi bila kita baca Yasin tu, jiwa kita tu merayu, meminta, ya Allah, dengan barakah waktu duha, dengan barakah kami himpun dalam majlis ilmu Gema Nur Iman, kami sungguh-sungguh minta dari lubuk hati yang kami paling dalam sekali. Mohon agar engkau berikan yang terbaik. Dalam catatan, kami beriktikad bukan menjadi kewajipan ke atas engkau dan apa-apa pun ke atas engkau sebarang kewajipan. Tiada untuk memberikan yang terbaik kerana engkau berhak melakukan apa saja. Cuma sebagai hamba, hamba yang merayu, kami mohon berikanlah kebaikan kepada orang yang kami doakan. Contohnya pada pagi ini tadi disebut Siti Nur Atila binti Ibrahim tu, berikanlah jalan keluar yang terbaik untuk diberikan keafiatan, kesihatan dan kelancaran. Baik ya. Salam semangat pagi ni. Semangat nak baca Yasin ni. Bismillah, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah terima mustajab doa kita semua, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري
ذلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر 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 الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا وعافهم. اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ببركة سورة ياسين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية لنا ولهم في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berhimpun bersama dalam kelompok, dalam kumpulan, dalam pasukan Gema Nur Iman. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang baik. Jadikanlah pertemuan kami di alam maya ini pertemuan yang bermanfaat. Jadikanlah kehidupan kami dinaungi keberkatan dan rahmat. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar ketika mana kami berdoa pada saat ini, hati kami benar-benar ikhlas meminta. Ketika mana kami berdoa dengan penuh kesungguhan dan kehambaan diri. Ya Allah, jadikanlah kami ketika mana berdoa dengan penuh pengharapan dan penuh penghambaan diri. Ya Allah, jadikanlah kami ketika mana kami berdoa, kami dengan penuh khusyuk, penuh tawaduk dan penuh tadarruk kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya merayu meminta. Kami hanya memohon dan mengharap kepadamu, Ya Allah, agar kau berikanlah kesihatan, keafiatan, kesembuhan, kelancaran urusan kepada orang-orang yang sedang ditimpa dengan pelbagai bentuk cubaan dan juga ujian. Sihatkan tubuh badan mereka, Ya Allah. Sihatkan iman mereka, Ya Allah. Khususnya kepada orang yang kami juga doakan buatnya, Siti Nur Atila binti Ibrahim. Siti Nur Atila binti Ibrahim, engkau lebih mengetahui dan engkau maha mengetahui akan keadaan dirinya yang sebenar. Engkau yang mencipta dirinya, engkau yang mencipta kesakitan yang ada padanya, dan engkau yang menciptakan segala bentuk afiat dan kesihatan sebelumnya untuknya. Kami memohon dan merayu kepadamu, Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu, dengan belas kasih-Mu, dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah, kepada akan hamba-hambanya. Kurniakanlah, Ya Allah, kelancaran dalam urusan rawatannya. Permudahkanlah urusan kesembuhannya. Berikanlah kekuatan iman dan ketakwaan kepadanya, agar orang yang sedang bertarung, yang bernama Siti Nur Atila ini diberikan kekuatan rohani dan jasmani untuk menghadapi sebahagian daripada bentuk ujian dan sebahagian daripada pancaroba kehidupan. Mudah-mudahan ujian itu dapat beliau lalui dan mengatasinya sebagai hamba-Mu yang salihah. Kami mohon kepadamu juga, Ya Allah, berikan dan kembalikan keafiatan dan kesihatan buat hamba-Mu yang kami doakan ini, Ya Allah. Kami hanya merayu, meminta, bukan memaksa. Kami hanya meminta dan mengharap dan bukan memerintah. Kami dengan penuh keyakinan meyakini bahawa Engkau berhak melakukan ke atas hamba-Mu apa sahaja yang Engkau kehendaki. Namun sebagai hamba-Mu, kami merayu, meminta, memohon kepadamu, Ya Allah, apalah kiranya Engkau berikan afiat dan sihat untuk beliau dan yang dikandungkannya. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur kepadamu, Ya Allah. Kami mengucapkan jutaan, ribuan yang tidak terhingga rasa syukur dan terima kasih kepadamu, Ya Allah. Kerana pagi ini Engkau hidupkan kami, Engkau berikan kami peluang untuk bernafas menyebut kalimah-kalimah dari wahyu-Mu. Engkau berikan peluang kepada kami untuk mendengar kalam-Mu. Engkau beri peluang kepada kami untuk mengambil peringatan-peringatan dari-Mu. Ya Allah, jangan Engkau cabutkan, jangan Engkau hilangkan, jangan Engkau singkirkan nikmat yang besar ini daripada kami, Ya Allah. Bantulah kami untuk mengingati-Mu, bantulah kami untuk sentiasa bersyukur kepada-Mu, dan bantulah kami, Ya Allah, untuk memperelokkan kehambaan diri kami kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Siapa yang baru dapat bersama dengan kita, baru ada kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang pagi-pagi mungkin urus cucu, urus anak, urus macam-macam, urus suami, ada yang jaga mak, ada yang jaga bapa, macam-macam. Jadi itulah masing-masing jalankan tanggungjawab pada masa yang sama. Jalankan juga tanggungjawab untuk diri sendiri menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan lepas ni, lepas kelas pula, ada pula benda lain dia buat. Berterusan sampailah ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan berisi kebaikan insya-Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Semangat, semangat, semangat. Semangat berbuat baik sampai mati. Boleh? Boleh, amin. Tak kisah. Buat baik pada dalam lingkungan kita, anak-anak, suami. Itu antara yang terdekat. Settlekan tu betul-betul. Jangan kita ikut kelas ni bagus, tapi jangan habis masa kat kelas apa yang lain semua jadi huru-hara, tak jadi juga. Kalau gitu buat apa? Apa tujuan besar daripada belajar? Belajar ni dia ada tujuan dia. Tujuan dia bukan sebab semata-mata belajar saja. Belajar tu memang penting. Tapi kita nak memperbaiki semua ehwal kehidupan kita melalui proses ilmu tu. Jadi ilmu ni jadi menjadikan kita insya-Allah urusan kita dengan anak bertambah baik. Urusan kita dengan suami bertambah baik. Urusan kita dengan baginda Nabi bertambah baik. Urusan kita dengan Allah bertambah baik. Jadi kalau ada pertambahan kebaikan itu asbab daripada perantaraan ilmu pengetahuan ni, insya-Allah itulah yang kita sifatkan sebagai ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Baik. Kita sekarang di muka surat 27 dekat bahagian bawah tu. Dia perenggan yang akhir ni dia ada cabaran sikit. Tapi gini, gambaran dia gini. Satu orang yang hidupnya bertujuan untuk mendapat ridha Allah, kasih sayang Allah, mendapat mendapat redha Allah, mendapat cinta Allah, antara perkara yang menggugat, yang mengganggu, yang menghalang, yang tak boleh dibawa sama ialah namanya keinginan, syahwat-syahwat, nafsu-nafsu, kehendak-kehendak diri yang banyak selalunya membawa kepada tak elok. Kalau kita sebut istilah lah, analogi macam mana air nak bercampur dengan minyak contohnya kan. Kalau kita nak minyak, kita tak boleh campurkan dengan air. Kalau kita nak air, tak boleh nak dicampur dengan minyak. Contohnya gitulah. Ataupun gini, satu orang dia nak terbang tinggi ke atas, tetapi kakinya terikat pada kayu di bawah. Macam mana dia nak terbang tinggi sedangkan kakinya terikat di bawah? Contohnya gitu. Jadi untuk dia terbang tinggi, dia kena lepaskan ikatan dulu, kemudian dia terbang tinggi. Ibaratnya gitulah. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh nak menuju kepada redha Allah, kasih sayang Allah, tapi dia tu masih terikat dengan tuntutan hawa nafsu dia. Pada urusan makan, pada urusan minum, pada urusan selera, pada urusan masa, pada urusan macam-macam. Banyak dia gitu. Macam mana dia nak menuju kepada Allah? Okey, baik Jadi untuk settlekan urusan syahwat dalam nak menuju Allah, di antara perisainya ialah kita kena banyak bertaubat daripada, bukan dosa, daripada syahwat-syahwat yang menyebabkan kita susah untuk menuju kepada Allah. Contoh syahwat yang menyusah, yang mendatangkan cabaran, susah pada kita nak menuju Allah ialah malas, tangguh-tangguh, rasa macam dah banyak amalan, rasa macam kita ni masuk syurga. Itu semua unsur-unsur syahwat lah. Syahwat maknanya kenapa kita malas zikir? Sebab kita rasa macam kita dah ada ilmu banyak, dah sentiasa mengingati Allah. Kenapa kita jadi malas melaksanakan solat? Sebab kita rasa macam kita ni dah mukmin yang hebat lah. Maknanya dah Muslim, dah mukmin, dah ada ilmu. Jadi kita rasa macam tak perlu lagi. Itulah salah satu daripada syahwat yang ada pada kita ni. Yang ada pada saya lah. Saya cakap kita tu saya lah. Jadi kita tu. Baik, jadi sekarang pengarang bertanya, macam mana satu orang itu dia nak mengharapkan bahawa dia akan dapat
dapat memahami rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia Allah maknanya dari segi kehambaan diri, dari segi penghayatan jiwa, dari segi keinsafan jiwa, keinsafan diri. Macam mana dia nak dapatkan rahsia-rahsia, seni-seni daripada ilmu-ilmu yang seperti itu, sedangkan dia masih lagi tidak bertaubat daripada syahwat-syahwat ketergelinciran hatinya tadi tu. Macam mana? Okey, tengok situ. Baru kita bukan dimah tu, baru kita tengok. Ini maknanya tinggi-tinggilah cerita ni. Ni memang cerita dia tinggi-tinggi sikit. Sebenarnya kita tak tinggi. Ceritanya tinggi, kita tak tinggi. Kita ni banyak dosa lagi. Cuma kita tengok pelan-pelan. Kita tengok secara kasar saja. Am kaifa yarju, bawah tu. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Macam mana satu orang itu dia nak mengharap, kaifa yarju, macam mana satu orang tu dia nak mengharap ay yafhama daqa'iqal asrar, untuk dia memahami rahsia-rahsia secara mendalam, banyak perkara tentang kehambaan diri, tentang kebersihan jiwa. Macam mana dia nak faham? Sedangkan dia itu lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia sendiri belum lagi bertaubat, tidak lagi bertaubat daripada segala bentuk ketergelinciran hati. Maknanya syahwat-syahwat tadi itulah. Kenapa? Macam mana dia nak dapatkan pemahaman rahsia? Senang cerita ginilah. Kalau katalah peringkat kita yang datang Gema Nur Iman ni, kita cerita hal-hal kebaikan, berfikir hal kebaikan dengan orang yang tengah sibuk dengan buat dosa, buat maksiat. Satu orang tak semayang, satu orang dia leka, satu orang dia memang tak ada pergi kelas, satu orang memang tak ada panduan hidup lah, senang cerita. Tiba-tiba kita nak cerita dengan dia kebaikan pergi Mekah, kita nak cerita dia tentang sedapnya solat, sedapnya zikir. Biasanya orang yang seperti itu, tanpa merendahkan mereka, ini hanya nak buat perbandingan saja kita dengan seseorang. Kadang-kadang dia tak faham apa kita nak cerita. Dia tak faham yang kata lazat tanah suci itu apa. Yang dikatakan sedapnya zikir itu apa. Yang kita kata seronoknya sujud itu apa. Yang dikatakan yakin sedekah itu dapat menyuburkan rezeki itu apa. Dia tak dapat nak faham. Kenapa dia tak dapat faham? Sebab dia sedang tenggelam dengan syahwat dia. Dia nak enjoy, dia nak hidup senang, dia nak hidup lapang, dia nak mewah, dia nak ketawa-ketawa, dia nak hedonisme, dia nak relax. Jadi dia tengah tenggelam dengan syahwat yang begitu banyak. Memang dia tak boleh faham. Yang kita nak cakap ni memang dia tak boleh faham. Tapi bila dia dengar je statement yang tak sesuai dengan syahwat dia, dia sibuk komen. Ni apalah, ni apalah. Ni yang sekarang banyak dekat media sosial ni. Yang banyak dekat media apa? Yang banyak dekat media sosial ni, paling banyak sekarang ni macam itulah. Bila satu-satu perkara tu dia tak faham, lalu dia pun dengan syahwatnya dia tulis macam-macam, maki hamun. Bila orang sebut satu perkara hukum pun, dia maki hamun, ni apa dah gini. Kerana memang dia tak boleh faham. Sebab tu ada perkara sesuai kita percakapkan kepada orang begini, ada perkara kita sesuai begini. Saya orang yang sebenarnya tak berapa suka kalau macam tak berapa suka kalau kan sekarang ada cabaran sikit kan. Kadang-kadang niat baik, dia ambil satu tokoh, lepas tu dia ambil video pendek, tokoh tu berucap ataupun berceramah mungkin 1 jam, kemudian dia tengok ada poin-poin tertentu, dia pun potong cut dalam masa 2-3 minit, lalu viral. Kan dah jadi macam budaya gitu kan. Tapi dia ada positifnya juga. Maknanya nak menyampaikan poin-poin tertentu kebaikan. Tapi yang negatifnya ialah khalayak yang mengikuti video secara penuh tak sama pemahaman dengan khalayak yang mengikuti potongan tu selama 2 minit. Kerana 2 minit itu kadang-kadang tak menyampaikan maksud daripada 1 jam perbicaraan. Apalagi itu kalau untuk orang yang datang majlis itu.
Tapi kalau orang yang tak datang majlis itu dan tak kenal isunya dan tak ada latar belakang kefahaman, lepas tu ditenggelam pula dengan yang sebut namanya hafawat tu, namanya dalam syahwat, lagi dia tak boleh faham. Dan kalau tak boleh faham tapi mengaku yang tak boleh nak faham, okey juga. Tapi dia tak faham tapi menganggap dirinya faham, lalu keluar statement menunjukkan salah faham. Salah faham. Jadi dia jadi rosak. Asal perkara baik, berpindah kepada niat yang baik, tujuan yang nak motong kat video tu niatnya baik, tapi kepada cara yang kurang baik, kepada orang yang tidak baik, tiba-tiba kesan dia tidak baik. Jadi mungkin saja memang gitu. Mungkin saja. Baik. Oleh kerana kita dapat memahami hal keadaan itu berlaku di zaman kita, maka kitalah kena lebih bijak, berhati-hati. Di pihak kita kalau menerima video potong-potong, kita kena hati-hati. Tak pasti lagi, tak dengar sepenuhnya apa sebenarnya. Contohnya gitulah. Contohnya gitu. Dan saya secara peribadi pun sama juga. Sebab tu saya kurang suka, bukan marah, bukan apa. Saya kurang suka video kalau macam contoh saya 1 jam gitu kan. Tiba-tiba orang cut, dia viral. Memanglah mungkin orang akan jadi kenal, jadi apa kan. Tapi berbahaya. Berbahaya. Kecuali kalau video tu dia beritahu, dia kata dengan saya, kita nak buat video-video pendek. 3 minit, 3 minit, 3 minit, 3 minit, 3 minit. Memang video tu nak buat 3 minit. So kita pun rakam 3 minit, sebar. Contohnya gitu. Kalau macam tu okey. Sebab 3 minit, kita sudah fikirkan apa satu kesimpulan mudah yang boleh dipegang, yang semua peringkat umur mudah faham, mudah ingat, dan peratusan untuk tersilap faham dengan pemilihan perkataan-perkataan itu sangat tipis. Hanya orang yang betul-betul mungkin berniat jahat ataupun yang mempunyai tahap IQ yang terlalu cetek sangat je mungkin dia tersilap faham. Tapi disebab orang biasa. Ustaz, macam mana lah kita nak tahu yang dah diedit dengan belum edit tu kalau kita tak tahu yang panjang tu, Ustaz? Oh ya. Wah, itu technically adalah cara dia kan. Tapi saya nak cerita tu, kita sebenarnya dengan ilmu yang kita menuntut belajar dekat Gema Nur Iman ni, kita akan menjadi lebih bijak. Tanpa kita terperasan, sebenarnya kita jadi lebih bijak. Tanpa perlu buat satu kursus untuk mendidik bagaimana menggunakan media sosial. Tanpa perlu itu kadang-kadang. Dengan kita tahu bahawa ada yang namanya syahwat, dengan kita tahu bahawa ada yang namanya prasangka, dengan kita tahu bahawa adanya kesilapan meneka, dengan kita tahu bahawa setiap perkara tu kadang-kadang ada hikmah tersembunyi yang tidak diketahui, dengan kita mengetahui bahawa setiap perkara yang zahir berlaku, ada perkara di sebalik itu yang juga berlaku. Dengan perkara, akhirnya kita automatik, bukan automatik maknanya pelepup jadi gitu, bukan. Automatik tu maknanya apa yang dibekalkan oleh agama kita sebenarnya adalah perisai yang cukup ampuh untuk menempuh apapun zaman. Ada orang cakap kalau zaman sekarang kita media sosial, jadi kita kena didik anak muda, kena buat kursus bagaimana menggunakan media sosial. Betul dari satu sudut, tapi tak berapa menyeluruh dari satu sudut yang lain. Saya mempunyai keyakinan yang mungkin tak sama dengan orang lain. Betapa apa yang diberikan oleh agama, Al-Quran dan hadis kepada kita sebenarnya adalah perisai ampuh untuk menempuh apa juga zaman. Media sosial ke, zaman 70 ke, zaman tahun 50 ke, zaman milenium 2000 ke, zaman 3000 ke, zaman 4000, tak kira. Quran dan hadis adalah senjata yang sebenar. Senjatanya. Saya mempunyai keyakinan begitu. Tapi macam mana untuk diimplementasikan, itu terserah kebijaksanaan orang yang hidup pada zaman itu, orang soleh, orang alim yang hidup di sesuatu zaman itu. Tapi konsep asas dia, saya mempunyai keyakinan gitu. Apa pun orang cakap kat saya boleh terima. Tapi keyakinan saya yang tentang hal tu, insya-Allah, mudah-mudahan jangan berubah sampai mati. Cuma kalau saya yang tak mampu menerangkan kebaikan dan juga macam mana Al-Quran itu dipraktikkan untuk pada zaman saya, itu kerana kejahilan saya. Tapi bukan kerana kekurangan yang ada pada Quran. No.
bukan kerana ketidaksampaian maksud hadis untuk merawat masalah masyarakat. No, hadis sempurna. Tapi kalau tak mampu, itu kerana kejahilan, kebodohan, kelemahan, kedangkalan saya secara peribadi. Tapi saya ada keyakinan, pasti akan ada orang lain. Pasti akan ada orang lain yang mampu menyampaikan sehingga memberi kebaikan pada setiap zaman apa sekalipun. Jadi kalaupun kita tidak mampu menjadi pencetus kepada penyelesaian setiap masalah, sekurang-kurangnya kita mesti ambil peranan sebagai pemindah maksud, pemindah ilmu daripada Al-Quran kepada masyarakat. Macam mana akan lahir orang pandai, orang apa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita bergeraklah. Sebab itulah tujuan kita nak menuju Allah tu, cerita dia. Cerita dia, subjek dia, kita mesti ada matlamat menuju kepada Allah. Tapi ada orang dia kata, saya tak mampulah nak fikir sampai macam tu sekali, nak faham Quran, nak faham bahasa Arab, nak proses dia panjang, tak mampu. Ada orang tak mampu, Allah bagi mampu yang lain. Ini yang buat Gema Nur Iman, buat Google Meet. Mungkin dia fikir dia tak mampu dari segi nak menuntut ilmu apa semua, tapi dia mampu yang ini. Inilah medan dia. Setiap orang kan ada bahagian yang berbeza-beza. Sebab itulah kita syukur sangat. Sebab mudah-mudahan Gema Nur Iman ni jadi platform kesinambungan dari satu zaman ke satu zaman, daripada ilmu Al-Quran, hadis Nabi kepada masyarakat, daripada jiwa Rasulullah kepada jiwa para sahabat dipindahkan ke tabi'in, kepada para ulama lahir kepada guru-guru kita. Daripada guru-guru kita tu mereka luahkan, lahirkan pada kita, dan kita dapat buah-buah sedikit daripada kealiman, kesolehan mereka. Dan kita ingat sebagaimana mereka dulu banyak korbankan masa jiwa mereka. Mereka ingin seronok-seronok dengan dunia, tapi mereka korbankan duduk di tempat yang terpencil kerana mengenangkan dalam depan mereka ni ada 50 orang yang bakal mereka tinggalkan di dunia ni untuk menyebarkan ilmu. Akhirnya mereka meninggal. Mereka meninggal dalam pondok yang kecil, dalam rumah yang sempit, dalam makanan yang terbatas. Kerana mengenangkan besok di dunia ni macam mana kalau tak disampaikan ilmu ni. Akhirnya kita yang dapat. Tapi bila sampai masa kita tak boleh fikir semata-mata syahwat dan hafawat dunia ni. Sebab tujuan masing-masing kita nak bawa manusia tu menuju kepada Allah. Jadi kita bergerak dengan kelemahan yang kita ada ni, kita bergerak perlahan-lahan. Jadi ramai orang-orang yang soleh tu dia terpencil tapi dia korbankan diri dia. Kalau cerita keinginan, mereka seperti manusia biasa, banyak syahwat-syahwat ingin. Bukan syahwat ni buat dosa, bukan. Syahwat yang saya sebut ni bukan syahwat buat maksiat, minum arak, berzina. Bukan itu. Itu dah cerita maksiat dah terbabas habis dah ni. Ini syahwat seronok-seronok, syahwat enjoy-enjoy, syahwat lapang-lapang, syahwat relax-relax, syahwat yang namanya hibur-hibur. Mereka korbankan semua tu. Mereka korbankan. Jadi matlamat kalau dekat hikam ni kan tinggi kan. Macam mana kita nak menuju Allah sedangkan kita sendiri tidak bertabat. Wa huwa lam yatub min hafawatihi. Jadi itulah cerita dia punya gambaran dia. Kalau cerita seram, kita dah rasa macam kita ni, ya Allah, ingatkan aku dah baik, rupanya rasa masih jauh lagi, dah macam kita dalam dosa. Orang soleh dulu kalau cerita, kita ingat dia baik. Bila dia kupas ayat tu, kita ingat dia punya ayat tu seolah-olah macam dia tengah buat maksiat. Menceritakan kesalahan diri. Jadi bila dia kupas, kita boleh dengar kan orang-orang soleh cerita tentang tu. Macam dia pula yang tengah buat dosa. Padahal di mata kita tu dia orang soleh tu. Macam dia buat dosa. Macam itulah mereka tenggelam dalam kehambaan diri kepada Allah. Yang saya cerita ni gambaran sikit lah. Saya tak berapa pandai. Tahu sikit-sikit aja. Saya ni jangan tengok saya. Saya ni al-raku wal gangsteru. Saya lain. Ustaz, nak tanya berapa perkataan ni? Saya terlepas kot. Apanya? Muntabi' tu apa Ustaz? Apanya? Muntabi'ah. Muntabi'. Oh yang hari tu. Tercetak. 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 Senang nak faham tu. Ghita' tu? Ghita' maknanya tutupan. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tawajjuh tu apa? Tawajjuh.
Tawajuh maknanya kerendahan hati untuk menghambakan diri kepada Allah. Tawajuh. Dah sambil. Okay, makasih. Sama-sama. Jadi itulah dia punya. Jadi kita tengok kat bawah tu, yakni kata pengarang, jangan haraplah nak faham segala seni-seni rahsia kehambaan diri ni kalau orang yang tidak taubat daripada kesalahannya. Seni-seni rahsia tu letak koma. Jangan haraplah nak faham segala seni-seni rahsia ini, iaitu orang-orang yang tidak taubat daripada kesalahan-kesalahannya. Hafawat tu maknanya tergelincir, terbuat salah, terikut syahwat. Itu dia panggil hafawat lah. Baik. Betapa faham, betapa kat situ kita faham gini makna dia. Bagaimana mungkin nak faham kepada asrar, rahsia-rahsia al-mulki wal malakut. Mulki maknanya kerajaan Allah, malakut maknanya alam ghaib, perkara yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Macam mana kita nak faham rahsia-rahsia keagungan kerajaan Allah, pemilikan Allah? Macam mana nak faham? Bagi orang yang ni bahasa kiasan. Orang yang telah turun daripada syurga, tempat sedar, tempat jaga, dia turun kepada tempat bumi di mana tempatnya lupa. Maknanya kita ni kan berada di dunia yang mana medan kita ni adalah medan terlupa, medan tersilap, medan tersalah, medan dunia. Kalau dulu Nabi Adam di syurga, itu dah tak ada perkara-perkara tersebut. Jadi macam mana dia kata, kalau satu orang tu dah turun daripada tempat yang tidak ada, tempat yang penuh dengan jaga maknanya sedar, berbanding sekarang dia berada di bumi, di dunia yang mana tempatnya tempat lupa. Jadi macam mana nak faham? Dan bagaimana mungkin, dan betapa tu bagaimana mungkin seseorang itu taubat daripada kesalahannya sedangkan orang itu ditawan oleh syahwatnya. Macam tadi nak terbang tapi kaki kena ikat. Macam mana satu orang itu nak taubat daripada kesalahan sedangkan dia tu kaki dia tengah terikat dengan syahwat. Macam mana satu orang tu nak bertaubat kepada Allah, nak menuju kepada Allah sedangkan kakinya sedang terikat dengan yang namanya perkara-perkara syahwat. Dalam bab yang akhir ini, dia nak terangkan betapa salah satu perkara pembersihan hati ialah menghilangkan perkara-perkara syahwat. Jadi nanti kita akan lihat macam mana pengarang menyelesaikan hal ini, menyampaikan kepada kita betapa kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Itu nama dia mujahadah nafsu. Nafsu yang kita masukkan ialah apa-apa sahaja nafsu yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Nafsu malas, nafsu lengah, nafsu tangguh, nafsu merasa baik, nafsu merasa tak perlu, nafsu tidak ada tinggi pengharapan kepada Allah, nafsu, itu semua nama dia syahwat-syahwat yang tak elok, yang mengganggu kehambaan diri kita kepada Allah. Jadi kita sampai dulu di situ. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Ingat kisah tadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan gurunya tentang macam mana keyakinan kita Allah berhak melakukan apa saja berbanding gurunya yang beriktikad Allah wajib memberikan terbaik kepada hambanya. Kita tak kata Allah wajib berbuat baik yang terbaik kepada hambanya, tapi kita berpegang bahawa kita wajib bersangka baik kepada Allah dan Allah berhak melakukan apa saja ke atas kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kuliah kita telah berlangsung pada pagi ini dengan jayanya, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kepada yang diuji dengan berbagai penyakit Allah berikan syifa yang sempurna, insya-Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas syarah daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. Itu kita masih lagi dalam tajuk kepentingan pembersihan hati. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu barakah, memberi manfaat kepada
kita semua dan tujuan kita ialah menuju kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah. Teruskan bersama dengan kuliah untuk slot kitab terjemah Nikam Jawi ini pada setiap hari Isnin dan Rabu, iaitu di kuliah subuh, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman dan juga para jemaah yang terus istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang kita anjurkan. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini penuh rahmat dan ampunan. Allah terus bimbing kita dalam setiap langkah kita agar kita selalu berada dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa pada pukul 8 malam ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, iaitu kita ada daurah solat pada malam ini. Jangan lupa 10 malam bunda. Pukul 8.30 malam hingga pukul 10 malam ini. Jadi untuk infonya sila rujuk kepada WhatsApp group masing-masing. Ini saya akan postkan maklumat terperinci mengenai program malam ini. Kita malam ini ialah daurah solat yang pertama dan ikuti oleh kuliah yang kedua nanti pada minggu depan, iaitu 10, 17 dan 24 bulan. Jadi war-warkan kepada semua rakan sahabat keluarga untuk sama-sama mengikuti daurah solat yang kita anjurkan pada malam ini. Jadi bermula pukul 8.30 malam, insya-Allah. Seterusnya kuliah duha kita pada pukul 8 pagi, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi bin Ma'ruf, iaitu tafsir Nurul Ihsan surah An-Nur. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Jadi dengan segala sukacita dipersilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.